Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang aplikasi PXRD dalam fizika dan pepejal. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Antara aspek penting dalam pembelauan sinar X adalah penghasilan dan pengesanan sinar X. Dalam tiup sinar X, terdapat filamen tungsten sebagai katod, logam sasaran sebagai anod, dan bongkah tembaga yang disejukkan dengan air. Filamen tungsten ini adalah sebagai sumber elektron dan ianya dipanaskan untuk melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan pula akan dipecutkan pada kelajuan tinggi disebabkan oleh beza keupayaan yang tinggi di antara katod dan anod. Elektron yang dipecutkan ini akan melanggar logam sasaran. Elektron teras akan dikeluarkan daripada logam sasaran dan elektron dari petala lebih tinggi akan turun untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pengeluaran elektron teras tersebut. Penurunan elektron dari petala yang lebih tinggi ini akan menghasilkan sinar X. Bagi pengesanan sinar X, alatan yang digunakan adalah pembilang kilauan. Pembilang kilauan terdiri daripada hablur yang lutsina dan foto penggandaan. Hablur berfungsi menukarkan sinar X kepada foton dalam cahaya tampak. Contoh hablur yang biasa digunakan adalah sodium iodide yang didopkan dengan talium. Kemudian foto penggandaan akan menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik. Ia berfungsi dengan menyerap cahaya yang dipancarkan oleh hablur dan memancarkannya semula dalam bentuk elektron melalui kesan fotoelektrik. Bilangan elektron yang dipancarkan adalah berkadar dengan tenaga sinar X yang diserap oleh hablur. Jadi mari kita lihat bagaimanakah PXRD berfungsi secara umum. XRD berfungsi dengan menyinari bahan dengan sinar X dan kemudian mengukur keamatan dan sudut serakan sinar X melalui bahan sampel. Semua kaedah pembelauan bermula dengan pancaran sinar X dari tiub katod ataupun sasaran berputar yang kemudiannya difokuskan pada sampel. Refraktor sinar X sebuah serbuk terdiri daripada sumber sinar X. Biasanya tiub sinar X, peringkat sampel, pengesan dan cara mengubah sudut theta. X-ray difokuskan pada sampel pada beberapa sudut theta, manakala pengesan yang bertentangan dengan sumber membaca keamatan sinar X yang diterimanya pada 2 theta dari laluan sumber. Sumber kejadian adalah daripada meningkat dari semasa ke semasa, manakala sudut pengesan sentiasa kekal pada 2 theta di atas laluan sumber. Apabila sinar X monokromatik bertaburan dari bahan dengan struktur pada skala ini, ia akan menyebabkan gangguan. Dalam kebanyakan arah, gelombang ini membatalkan satu sama lain melalui gelombang yang memusnah. Bagaimanapun, ia menambah secara membina dalam beberapa arah tertentu seperti yang ditentukan oleh undang-undang Bragg, iaitu 2D sin theta ialah bersamaan dengan n lambda, di mana D ialah jarak antara satah pembelauan, theta ialah sudut tuju, n ialah integer dan lambda ialah panjang gelombang. Berikut merupakan parameter pengukuran penting. Parameter pertama ialah saiz langkah imbasan yang merupakan pertambahan sudut theta, iaitu pertambahan sudut sampel berkenaan dengan pancaran prima bagi setiap langkah pengukuran. Parameter kedua ialah masa pengumpulan, iaitu tempoh masa semasa pemerolehan sinar X dilakukan pada setiap kedudukan theta. Parameter ketiga ialah julat, yang merupakan sudut 2 theta, iaitu sudut di antara pancaran yang dipancarkan dan pancaran yang dipantulkan.
Dan parameter terakhir ialah voltan dan arus tube sinar X. Voltan dan arus yang diubah akan meningkatkan haba yang dijana di dalam tube supaya terdapat had untuk berapa banyak tenaga boleh dimasukkan ke dalam tube. Selain itu, kita juga boleh mendapatkan beberapa jenis data daripada XRD. Yang paling utama ialah kita boleh tentukan jenis bahan tersebut melalui corak refleksi yang kita dapat daripada analisa kita. Selain itu, kita juga boleh dapat kristalinitas. Itu di mana kristalinitas ini mempengaruhi kekerasan, kepadatan, transpiransi dan difusi bahan tersebut. Selain itu, saiz dan bentuk. Kita juga dapat menentukan saiz dan bentuk kristal bahan kita, yang di mana ia menentukan sama ada bahan tersebut lembut ataupun rapuh, dan juga bagaimana ia bertindak balas dengan haba. Selain itu, kita juga dapat mengenal pasti fasa dan orientasi kristal. Benda ini penting kerana orientasi kristal boleh mempengaruhi rayapan bahan, dan rayapan bahan juga dipengaruhi oleh suhu. Yang dan terakhir sekali, kita juga boleh mengenal pasti bahawa sebuah kristal itu mempunyai sebarang defect ataupun tidak. Terdapat banyak juga aplikasi lain XRD di luar bidang kristalografi. Contohnya seperti industri pharmaceutical, di mana mereka menggunakan X-ray powder ataupun XRD untuk menghasilkan atau menemui atau mereka dadah baru. Dan cara ini boleh memberikan mereka polimorf yang unik dan menentukan kuantiti setiap campuran. Selain itu, mereka juga menggunakan XRD dalam bidang sains forensik, di mana mereka membuat analisis forensik atas spesimen tertentu untuk dijadikan bukti. Mereka menggunakan XRD kerana XRD merupakan bahan yang tidak merosakkan barang yang dianalisa itu. Selain itu, dalam bidang geologi juga mereka menggunakan XRD. Terutamanya XRD ini ialah alat utama dalam penerokaan mineral baru. XRD ini banyak telah merevolusi sains geologi sehingga kita tidak boleh bayangkan bidang geologi tanpa penggunaan alat XRD ini. Berikut merupakan rujukan kami untuk hasil pembentangan kami, dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.